Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam unit 8, tajuk jirim. Tema kita sains bahan. Sebelum kita teruskan tajuk 8.2, perubahan keadaan jirim bagi air, kita ulang kaji. Jirim dibahagikan kepada 3 keadaan ataupun 3 bentuk. Okey. Jirim dibahagikan kepada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan keadaan dalam bentuk gas. Jirim atau benda atau bahan kalau cikgu sebut jirim, ia sesuatu benda ataupun sesuatu bahan yang keadaannya dalam bentuk, boleh jadi dalam bentuk pepejal. Sesuatu bahan itu juga boleh jadi dalam keadaan bentuk cecair, dan sesuatu jirim atau benda atau bahan itu boleh jadi keadaannya dalam bentuk gas. Contoh jirim yang dalam keadaan pepejal iaitu buku, kunci dan apa sahaja yang dalam keadaan pepejal. Contoh bahan ataupun dalam keadaan cecair iaitu air sirap, susu. Dan contoh bahan ataupun benda dalam keadaan gas iaitu udara ataupun steam. Steam ni maksudnya air yang kita panaskan akan menghasilkan wap. Steam ataupun wap, air yang dipanaskan. Itu kita panggil steam. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Jirim wujud dalam 3 benda, 3 bentuk, iaitu pepejal, cecair dan gas. Jirim, kalau cikgu sebut jirim, di kepala kamu ialah sesuatu benda ataupun sesuatu bahan yang boleh jadi bentuknya, keadaannya pepejal, boleh jadi keadaannya cecair dan boleh jadi keadaannya gas. Contoh tadi, kalau keadaan pepejal contohnya buku, kunci. Kalau keadaannya cecair, air sirap ataupun air susu. Kalau sesuatu jirim itu keadaannya dalam bentuk gas, contohnya ialah udara ataupun steam, wap yang keluar daripada air yang dididihkan. Jadi hari ini kita fokus kepada perubahan keadaan jirim, keadaan jirim air. Bagaimana perubahannya? Aktiviti 1 menunjukkan, lihat pemerhatian sini. Ketulan ais mencair dan berubah menjadi air. Aktiviti ini menunjukkan ais mencair menjadi air. Aktiviti 2, air di dalam piring sejat berubah menjadi ais. Ini piring sejat,
airnya berubah menjadi ais ataupun beku. Okay. Kalau kita dedahkan kepada persekitaran yang panas, air ini pula akan tersejat menjadi wap. Okay. Kemudian aktiviti yang ketiga, C, air mendidih dan bertukar menjadi steam. Okay. Ini api. Air ini kita panaskan, kita didih dan akan keluar wap sini. Keluar wap ataupun keluar gas. Kita panggil steam. Okay. Apabila dipanaskan. Itu keadaan air yang berubah menjadi gas. Dan yang terakhir, keadaan air boleh bertukar menjadi air semula. Contohnya, uap air memeluap dan bertukar menjadi air. Air dipanaskan, jadi uap air yang keluar akan menjadi titisan air. Asalnya ketulan ais. Dipanaskan menjadi titisan air. Inilah tadi cikgu terangkan 4 aktiviti yang menunjukkan keadaan jirim air boleh berubah menjadi ais menjadi air. Kemudian air menjadi ais. Kemudian air menjadi wap. Dan akhir sekali menjadi titisan air. Jadi kesimpulannya ialah air wujud dalam bentuk pepejal. 1, air wujud dalam bentuk cecair, dan air wujud dalam bentuk gas. Ini kesimpulannya. Salin semua nota ini dan kesimpulan yang cikgu berikan. Jadi cikgu harap anda faham. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.